Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi pada penghujung bulan Rejab, hari ini memasuki 28 Rejab, bermakna kita dah berada pada penghujung bulan Rejab. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lagi memberikan peluang dan kesempatan untuk kita hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Di samping kita tingkatkan amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan jangan kita lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat kelak nanti insya-Allah. Maka para hadirin tetamu Allah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kita menuju kebaikan dunia dan akhirat, seringkali kita memperungkapkan ataupun kita seringkali tidak pernah lupa membacakan satu doa ini, iaitu doa yang seringkali kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Kita minta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu apa dia? Fid dunya hasanah. Dekat dunia lagi kita dah minta dah kebaikan. Belum akhirat lagi. Dekat dunia yang Allah bagi kita peluang hidup ini, kita dah minta dah kebaikan. Kebaikan apa dia? Kita minta segalanya yang kita harungi dekat dunia ini, semuanya Allah berikan yang terbaik. Allah berikan kebaikan atas apa yang kita lakukan dekat dunia ini lagi, kita dah minta dah. Sebab itulah saya yakin dan pasti doa ini tidak akan dilupakan oleh mana-mana orang yang berdoa pada penghujung doanya itu, pasti akan meminta atina fid dunya hasanah itu. Dan juga bila mana kita dah minta Allah berikan segala kebaikan dekat dunia ini, kita juga seiring dengan doanya itu apa dia? Wa fil akhirati hasanah. Kita nak juga kebaikan di akhirat kelak nanti. Kita bukan hanya nak kebaikan dekat dunia saja. Tak ada orang nak kebaikan dekat dunia saja. Dia pasti nak juga kebaikan dekat akhirat nanti. Sebab itulah orang baca doa Rabbana atina fid dunya, takkan lupa minta sekali dengan wafil akhirati hasanah itu. Dia mesti seiring antara fid dunya dengan wafil akhiratinya itu. Kenapa? Bila mana Allah bagi kita peluang dekat dunia ini, kita kecapi segala nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, maka tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta, ya Allah, kau kurniakanlah kebaikan atas apa yang kau berikan selama ini ke atas diri aku ini. Terlalu banyak kebaikan, terlalu banyak nikmat yang kau berikan kepada aku ini. Mudah-mudahan semuanya itu dalam keadaan kebaikan atas sisimu, ya Allah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga wa fil akhirati hasanah, kita nak juga kebaikan dekat akhirat nanti, yang pasti mesti kita akan harungi kehidupan di akhirat kelak nanti. Kita tak akan hidup kat dunia ni selama-lamanya. Kita ada lagi satu lagi tempat, iaitu akhiratnya itu, yang destinasi yang kita akan tuju. Sebab itulah kita minta Allah juga berikan kebaikan kepada kita di akhirat kelak nanti. Dengan apa? Dengan syurganya, dengan laluan siratul mustaqim, iaitu dengan lancar, berbagai kebaikan. Kita nak semua yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak nanti, semua kita nak baik. Kita nak masuk syurga,
Kita nak melepasi titian sirat itu dengan keadaan yang laju. Kita nak buku amalan kita itu, amalan yang kebaikannya itu banyak. Amalan keburukan itu tidak ada ataupun kurang. Maka itulah kita minta, dan kita akhiri doanya itu dengan apa? Waqina azaban nar. Kita nak Allah pelihara kita daripada azab siksaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat dahsyat, yang sangat hebat. Azab Allah Subhanahu wa taala itu tak sanggup manusia itu untuk nak mengharungi azab Allah Subhanahu wa taala ataupun azab neraka Allah Subhanahu wa taala itu. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan tutup doanya itu dengan apa dia? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali kita tak baca doa, kita mendengar imam bacakan doa, kita akan mengaminkan doanya itu. Iaitu apa dia? Bila mana kita dah minta kebaikan dekat dunia, kita dah minta kebaikan dekat akhirat, kita dah minta Allah pelihara kita daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mengelaungkan subhana. Maknanya apa maksud dia? Kita meletakkan, kita akui kesucian Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Subhana, maha suci kan. Begitu juga dalam surah Al-Isra kan, awalan subhanallazi asra, maha suci Allah. Maknanya kita meletakkan Allah kesuciannya itu kepada Tuhan kita, Rabbul Jalil kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kita akui subhana rabbika rabbil izzati. Sebab itu tuan-tuan, bila mana kita baca doa, kita mesti memahami apa yang doa yang kita bacakan itu. Kita baca subhana rabbika rabbil izzati, apa maksudnya itu? Kita akui kesucian Tuhan kita, iaitu apa dia? Kita mengakui Tuhan inilah yang mempunyai keagungan, sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah inilah mempunyai kekuasaannya. Kita akui semuanya itu. Dengan doa kita akui semua itu. Apatah lagi di dalam semayang. Kalau kita memahami setiap baik-baik ataupun ungkapan kita dalam solatnya itu, di situ pun kita dah memuji kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi pada doa yang kita baca selepas saja kita selesai mendirikan solatnya itu. Maka kita akan sesuling apa? Wassalamun alal mursalin. Apa maksud dia? Iaitulah kita mengucapkan salam sejahtera ke atas Rasul kita. Seperti mana kita akui adanya Allah Subhanahu wa taala, kita akui Tuhan itu Tuhan kita, maka kita juga meletakkan Rasulnya itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah wassalamun, kita mengucapkan salam sejahtera ke atas Rasul kita. Ayat ini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga rasul-rasul yang lain. Dan kita menutup doanya itu walhamdulillahi rabbil alamin, iaitu dia sudah pasti kita puji segala puji walhamdulillah, kita puji pujiannya yang kita ungkapkannya itu hanya tertentunya bagi Allah Subhanahu wa taala, yakni Rabbal alamin, Tuhan yang memelihara dan juga mentadbir seluruh alamnya itu. Maka kita ini sebagai hamba saja, maka kita ucapkan ya Allah, seperti mana engkau pelihara aku dekat dunia ini, aku juga minta ya Allah kau peliharalah diri aku di akhirat kelak nanti, iaitu engkaulah yang memelihara dan juga mentadbir seluruh alam yang kami duduk seketika ini. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah kalau orang ataupun tuan-tuan yang mengamalkan maksurat, tahu maksurat, kebiasaannya orang membaca pada waktu pagi dan juga waktu petang. Yang mana maksurat ini adalah satu amalan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam maksurat ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan, ada satu ungkapan apa dia? Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Apa maksudnya tuan-tuan?
asbahna ala fitratil Islam. Saya nak ambil ungkapan asbahna ala fitratil Islam itu. Iaitu apa dia? Iaitu adalah satu doa, iaitu kita meletakkan seperti mana yang dikatakan oleh Ibnu Manzur, iaitu fitrah ini adalah ibtida'i wal ikhtira'i, iaitu mengawali dan menciptakan, iaitu kita menzahirkan fitrah kita ini adalah kita diciptakan, bukan kita tercipta, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah di pagi-pagi asbahna ala fitratil Islam, kita meletakkan bahawasanya yang menciptakan kitanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Fitrah kejadian kita dekat dunia ini adalah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah asbahna ala fitratil Islam, iaitu kita lahir dalam keadaan Islam, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengawali kehidupan kita dekat dunia ini bahawasanya Allah itulah yang menciptakan kita. Sebab itulah fitrah ini boleh kita ungkapkan dengan maksud apa dia? Asal kejadian kita. Fitrah kita ini adalah kita diciptakan daripada kita tak ada, kemudian kita ada, dan kemudian kita akan tak ada kembali. Itulah kehidupan roda kehidupan manusianya itu. Asalnya kita tak ada, kemudian Allah ciptakan kita, kemudian bila mana Allah ciptakan kita juga, Allah juga akan mematikan kita nanti. Maka itulah fitrah kehidupan manusia yang kita ungkapkan dalam doa asbahna ala fitratil Islamnya itu. Kemudian pada hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kata Al-Jurjani pula menjelaskan fitrah. Apa yang dikatakan dengan ungkapan fitrah itu adalah fitrah ialah potensi dasar yang dipersiapkan untuk kita menerima agama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Kita lahir dekat di dunia ini, kita dah sudi ataupun kita dah bersedia untuk menerima agama, untuk menerima tanggungjawab kita menerima agama Allah Subhanahu wa taala itu. Dan kita lahir dalam keadaan Islam, maka kita terima Islam yang Allah berikan kepada kitanya itu. Maka sebab itulah dikatakan oleh Al-Jurjani ini adalah potensi untuk manusia itu mempersiapkan untuk dia menerima agama Islam itu sendiri. Maka kata Al-Azizi pula, yang dikatakan dengan asbahna ala fitratil Islam itu bermaksud kita berada pada agama Islam yang mutlak, yang benar. Tidak ada yang tidak benar. Agama Islam itulah agama yang mutlak. Agama Islam itulah agama yang benar, yang kebenarannya itu kita tunjulkan dengan pelaksanaannya itu. Maksudnya apa? Fitrah kejadian kita, saya ulang balik, fitrah kejadian kita tadi kita ciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mempersiapkan diri kita untuk menerima agama Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita mengakui agama Islam itu adalah agama yang mutlak, yang benar, tidak ada sebarang keraguan. Mana mungkin kita meletakkan Islam itu ada keraguan? Mana mungkin kita letakkan Islam itu ada kemuskilan? Sedangkan fitrah kejadian kita itu kita dah akui Islam itu adalah agama yang mutlak, Islam itu adalah agama yang benar. An fitratil Islamnya itu. Dan juga kita susuli doanya itu adalah dengan apa? An wa kalimatil ikhlas. Apa maksud ikhlas, tuan-tuan? Seringkali kita mengucapkan ungkapan ikhlasnya itu, tetapi di dalam doa ini, tuan-tuan, ikhlasnya itu bermaksud apa dia? Kita letakkan ikhlasnya itu adalah ungkapan kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikhlas kita terima Islamnya itu dengan kita meletakkan tiada Tuhan la ilaha illallah selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah dikatakan wa kalimatihil ikhlasnya itu. Dan kita dah akui fitrah kejadian kita, kemudian kita letakkan wa kalimatihil ikhlasnya itu. Kita ungkapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab itulah di dalam doa al-maksuratnya itu kita juga membacakan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'u a'udhu min syarri ma sana'tuhu abuhu laka bi ni'matika alayya wa abuhu laka bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka tuan-tuan, Nabi meletakkan doanya itu Allahumma anta rabbi la ilaha illanya itu, iaitu sesiapa yang membacakan doanya itu pada siang hari
dalam keadaan dia yakin dengan isi kandungan doanya itu. Dan diungkapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani itu, iaitu bila mana dia mati sebelum petang, maka dia termasuk daripada kalangan ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, betapa hebatnya doa yang ada dalam maksuratnya itu. Mudah-mudahan kita jadikan amalan al-maksuratnya itu. Kalau tak boleh berpeluang baca pagi, bacalah di waktu petang tuan-tuan. Ini peringatan untuk diri saya juga. Maka sebab apa? Sebab itulah dalam kisah petang ini berkaitan dengan kitab yang saya bawa dalam tajuk inilah doaku. Saya ambil semua doa-doa yang sering kali kita boleh bacakan, kita boleh amalkan dan kita memahami maksudnya itu. Mudah-mudahan bila mana kita bacakan doa itu tadi, Allah Subhanahu wa taala itu memasukkan kita dalam ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa yang mengucapkan pada awal malam doa itu, maka dia yakin dengan apa yang dibacanya itu, dia mati sebelum datangnya pagi, dia juga termasuk daripada kalangan ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Bukhari tuan-tuan, hadis sahih tuan-tuan, hadis riwayat Al-Bukhari. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya nak ambil perkataan wa ana ala ahdika. Apa yang maksud ahdikanya itu? Berkata dalam hadis ini, Ibnu Battal dalam syarah Sahih Al-Bukhari berkata, al-ahdu itu bermaksud perjanjian yang Allah ambil daripada hamba-hambanya ketika penciptaan mereka yang mula-mula. Allah ciptakan kita kan? Tadi kan fitrahnya itu Allah ciptakan kita, maka Allah bagi satu perjanjian. Orang kata apa? Agreement. Allah bagi satu agreement kepada kita. Bahawasanya aku ciptakan engkau dekat muka bumi ini, pada mulanya engkau daripada tak ada, maka sebab itulah aku adakan engkau dekat mula-mula dekat dunia ni. Sebab itulah perjanjian yang Allah ambil daripada hamba-hambanya ketika penciptaan mereka yang mula-mula tadi daripada kita tak ada, kita adanya itu. Maka semasa dia mengeluarkan mereka daripada bapa mereka iaitu Nabi Adam AS, seumpama zarah, dan menyaksikan mereka bersaksi atas diri mereka sendiri, bukankah aku Tuhan kamu? Tanya Allah Subhanahu wa taala. Allah tanya dengan kita, aku dah bagi agreement dekat engkau ni, aku dah bagi perjanjian dekat engkau ni, adakah engkau tak nak mengakui? Bukankah aku ini Tuhan kamu? Allah tanya balik dekat kita. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mereka semua menjawab, benar, engkaulah Tuhan kami ya Allah. Kita akui perjanjiannya itu, ya Allah, benarlah engkau itu Tuhan kami. Kami terima Islamnya itu, kami terima perjanjiannya itu, meletakkan engkau ini sebenar-benarnya Tuhan kami. Dan maka mereka mengakui itu ketuhanan Allah. Ketika mereka berada dalam keadaan asal kejadian tadi, mereka tunduk dan patuh pada sifat wahdaniyah, iaitu sifat esa Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah ungkapan wa wa'dikahnya itu dalam doa yang sama juga, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika. Ungkapan wa wa'dika itu bermaksud pada janji Allah Subhanahu wa taala kepada mereka bahawa barang siapa dalam keadaan mereka yang mati dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah, kita mati dalam keadaan kita tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun, kemudian menunaikan apa yang telah difardukan Allah ke atasnya, maka masuklah kita dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan-tuan kita amalkan doa ni tuan-tuan. Balik pun buka maksurat, boleh baca, boleh amalkan doanya itu. Sungguh cantik maksud yang tersirat pada setiap ungkapan-ungkapannya itu. Barangkali sebelum ini kita amalkan maksurat, tapi kita tak memahami apa yang ada dalam baitnya itu. Maka mudah-mudahan dengan istilah ataupun kalimah-kalimahnya itu, kita meletakkan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahawasanya kita akan mati dalam keadaan kita tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tunaikan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, kita tunaikan fardu ke atas Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka berhadirin tetamu Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah setiap orang beriman itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mematikannya dalam memegang kukuh perjanjian tadi. Apa janji kita tadi? Ingat balik apa janji kita tadi? La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu janji kita. Kemudian janji kita yang kedua apa dia? Fitrah. Kita lahir fitrahnya itu dalam keadaan Islam. Kita terima Islam.
Kemudian apa lagi janji kita? Kita terima agama Allah Subhanahu Wa Taala itu, kita meletakkan bahawasanya Tuhan itu adalah Tuhan kita. Seperti mana Allah tanya, bukankah aku ini Tuhan kamu? Maka kita meletakkan, ya, kita ini adalah mengakui Tuhan itu adalah Tuhan kitanya itu. Maka sebab itulah dikatakan dekat sini, agar Allah Subhanahu Wa Taala mematikannya kita dalam memegang kukuh perjanjian tadi, serta dimatikan kita dalam keimanan, supaya dapat mengecapi apa yang telah dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala bagi sesiapa yang mengotakkan janji-janji itu tadi. Janji kita dalam doa itu tadi. Kerana apa? Mengikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila berdoa untuk perkara itu tadi, ini juga serupa dengan apa yang diminta oleh para Nabi alaihi salam dalam doa-doa mereka itu. Para nabi-nabi pun meminta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana kita minta doa, mereka juga minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka berkata Al-Hafiz Ibn Hajar menukilkan perkataan Ibn Jamrah yang menyebut bahawa di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghimpunkan seni makna-makna serta lafaz-lafaz yang indah yang dalam doa tadi telah, dalam doa Allahumma anta rabbi itu mengandungi lafaz-lafaz yang indah dan juga melayakkan kita mengenai makna-makna yang ada pada doanya itu, serta melayakkan kita digelar sebagai penghulu segala istighfar. Maka di samping itu juga terdapat padanya ikrar kepada Allah. Kita ikrar dalam doa itu, kita ikrar kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang esa dan keesaannya dan juga ubudiyah kepadanya, yakni yang hanya berhak disembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka para hadirin tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, maka tambahan pula di samping itu, dalam doa dalam surat itu tadi, terdapat juga pengiktirafan daripada hamba. Mana kita iktiraf bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah pencipta. Allah Subhanahu Wa Taala itu, kita berikrar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita pegang janji yang diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kitanya itu. Maka akhirnya kita terus berserah kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya bila mana kita dah akui segala-galanya, maka yang akhir sekali kita terus berserah apa yang terjadinya itu semuanya adalah kehendak dan juga ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita minta waqina azaban nar, memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala kejahatan yang dilakukan oleh seorang hamba itu terhadap diri kita. Kita akui kesilapan-kesilapan kita itu, sebab itulah kita minta doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar itu. Sebab apa? Kita akui, aku ini hamba, aku ini lemah, aku ini tak lepas daripada melakukan kesilapan dosanya itu. Maka di dalamnya, sama juga terus di dalam doa yang kita bacakan itu tadi, terdapat sandaran kesenangan kepada penciptanya dan juga sandaran dosa kepada diri pelakunya, serta keinginan untuk memohon ampun. Dan dalam doa itu, kita minta kesenangan kepada Allah SWT. Apa? Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, jadi kita minta kesenangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita minta sandaran dosa kepada diri pelakunya, kita akui dosanya, sama juga tadi, serta keinginan untuk memohon ampun dan pengiktirafan akan dosa yang telah dilakukannya, bahawa tiada yang mampu untuk mengampunkan dosa-dosa tersebut melainkan hanya saja dosa kita itu diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka para hadirin tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfirah min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Iaitu maksudnya pada, ajarkanlah aku suatu doa yang boleh aku panjatkan dengannya ketika solat. Maka Abu Bakar ini anda minta satu doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya doanya itu boleh diamalkan dalam solat. Maka Rasulullah pun membacakan doanya itu, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli faghfirli maghfirah min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu apa maksud dia? Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diri aku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Kita akui terlalu banyak kezaliman kita, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkaulah ya Allah.
maka ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu, dan rahmatilah aku, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Maka tetap pada tetamu Allah Subhanahu wa taala. Maka saya nak ambil perkataan Allahumma inni zalamtu nafsi. Maksud dekat sini, apa yang dikatakan dengan aku telah menzalimi diriku. Zalamtu nafsi bermaksud aku telah menzalimi diriku sendiri. Maksudnya kita melakukan apa yang dapat mendatangkan siksaan atau mengurangkan darjat. Kita datangkan apa perkara yang boleh menyeksakan diri kita dan juga boleh mengurangkan darjat kita. Kenapa? Zalamtu nafsi, kita menzalimi diri kita sendiri. Maka ini merupakan penjelasan bahawa seseorang tidak terlepas daripada kekurangan meskipun orang itu berstatus siddiq, iaitu berstatus benar dan juga boleh dipercayai. Maknanya nak kata apa? Kita tak lari daripada melakukan kesilapan. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa selain engkau ya Allah. Maka kalimah ini wala yaghfiru dzunuba illa anta mengandungi pengakuan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala serta permohonan keampunan kepadanya. Dan akhir sekali tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam doa itu faghfirli maghfirah min indik, iaitu keampunan daripada sisimu. Kata Al-Tibi berkata lafaz maghfirah itu bermaksud dalam bentuk nakirah, menunjukkan bahawa apa yang diminta Allah keampunan yang sangat besar. Kita minta keampunannya itu dengan sungguh-sungguh. Dan apa? Sangat besar dosa yang kita lakukannya itu, dan yang tidak diketahui batasannya. Kita tak tahu sejauh mana batasan yang kita lakukannya itu. Adapun maksud pernyataan bahawa ia berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang menggambarkan keagungan kerana sesuatu yang berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka sifatnya tidak dapat digambarkan. Tak dapat kita gambarkan betapa banyaknya dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya berkata Ibnu Daqiq Al-Id berkata, hal ini mencakupi dua kemungkinan. Yang pertama sekali, kita mengisytiharkan tauhid, iaitu keesaan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan sebelum ini. Samalah yang disebutkan sebelum ini, seakan-akan dikatakan bahawa tidak ada yang melakukan hal ini kecuali engkau, maka lakukanlah olehmu. Dan yang kedua, ini yang lebih baik, mengisyaratkan permohonan keampunan berupa kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana balasan atas suatu amal kebaikan daripada hamba. Kemungkinan terakhir inilah yang ditegaskan oleh oleh Ibnu Al-Jauzi. Maknanya, berikanlah kepadaku keampunan sebagai kurniaan daripada meskipun aku tidak berhak memperolehinya dengan amalanku. Kita akui walaupun amalan aku ini taklah sebegitu banyak, tapi mudah-mudahan Allah kurniakan aku dengan keampunannya itu. Kita akui tak banyak amalan kita itu, tapi kita telah meminta keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para hadirin tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dengan kebaikan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini lagi, dan juga kebaikan kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak nanti, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala pelihara kita daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekadar itu sedikit santapan rohani untuk peringatan diri saya dan juga diri tuan-tuan. Mudah-mudahan dengan kehadiran Jumaat yang terakhir di bulan Rajab ini, mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita untuk terus bertemu dengan bulan Sya'ban, dan kita masuki gerbang Ramadan yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam di dunia ini. Mudah-mudahan Allah beri peluang kepada kita untuk kita berada dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz perkongsian ilmu. Sedikit makluman, pengumuman yang perlu saya sampaikan kepada semua jemaah masjid. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama sekali, makluman daripada pihak PAID untuk menghebahkan satu hebahan, iaitu sistem data utama atau padu. Kepada semua jemaah diminta untuk mendaftar ataupun mengemaskini maklumat di dalam sistem padu dari 2 Januari hingga 31 Mac ini, ya, kepada semua warga negara Malaysia terutamanya yang telah berusia 18 tahun ke atas.
untuk mendaftar dalam padu supaya sebarang bantuan subsidi bersasar dapat dilaksanakan. Ia boleh diisi secara online, iaitu dengan pautan padu.gov.my ataupun di kaunter-kaunter fizikal di tempat-tempat tertentu, kalau di sini tempat pejabat penghulu, insyaAllah. Yang kedua, program untuk anak muda lelaki, iaitu kem remaja Islam anjuran masjid dengan tema pencarian khalifah muda. Bukan nak cari khalifah, nak bentuk watak-watak seorang khalifah. Ya, untuk anak remaja yang berusia 15 tahun, ya, ataupun 12 tahun ke atas, 12 tahun hingga 17 tahun. Tarikhnya pada 19 hingga 21 Februari ini, minggu hadapan, 19 hingga 21 Februari ini. Jadi mohon yang berminat hebahkan kepada anak-anak atau anak buah, jiran-jiran, supaya dapat ambil manfaat bersama sempena cuti sekolah. Yang ketiga, untuk anak-anak perempuan, program khas besok 10 Februari, Love Me, program Muslimat Masjid bersama Nisa Sepang, akan berlangsung besok pagi 8.30 pagi hingga 4.30 petang. Okay? Untuk remaja perempuan yang berusia 10 tahun hingga 17 tahun, 10 tahun hingga 17 tahun, bolehlah maklumkan kepada anak-anak perempuan kita ataupun anak perempuan jiran kita atau saudara-saudara kita yang perempuan untuk sertai. Yuran hanya RM10 sahaja. Ya, yuran hanya RM10, tempatnya di masjid besok 8.30 pagi. Yang keempat, masjid kita 31 hari lagi insya-Allah akan sampai kepada bulan Ramadan. Program tajaan iftar. Dalam tempoh seminggu kita lancarkan tajaan iftar. Alhamdulillah 20 slot daripada 28 slot telah diisi. Ada lagi 8 hari untuk diambil peluang untuk tajaan iftar atau buka puasa. Satu slot atau satu lot bernilai RM50. Satu hari kita ada 60 lot, sebanyak 250 pack tajaan kita. 150 akan berbuka di masjid dan 100 pack kita akan edarkan ke rumah-rumah asnaf dan rumah-rumah yang terpilih, insya-Allah. Dan yang terakhir, yang kelima, masjid juga membuka tabung pembangunan masjid khusus untuk penggantian bumbung masjid di bangunan lama yang telah uzur dan kalau hujan lebat bocor, banjir kapet tempat perempuan. Dan anggaran kos sebanyak RM300,000. Okay? Jadi tuan-tuan yang bermurah hati, ada lebih rezeki, bolehlah sama-sama membuka jariah untuk diri masing-masing, untuk arwah ibu bapa kita dan sebagainya. Mudah-mudahan kebaikan kita dapat ambil di dunia dan juga di akhirat. Wallahu alam, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله القائل ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Marilah kita memberi sepenuh tumpuan kepada khutbah yang disampaikan ini. Janganlah berbual-bual dan berleka-leka dengan telefon bimbit. Semoga khutbah ini memberi manfaat kepada kita semua. Mimbar Jumaat pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibn Jarir Al-Tabari menukilkan dalam tafsirnya Al-Tabari sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan maksudnya, sesungguhnya Engkau ya Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai kekasih. Engkau juga telah bercakap dan berbual dengan Nabi Musa alaihissalam. Engkau telah memberikan kerajaan yang besar terhadap Nabi Daud alaihissalam dan telah melenturkan besi untuknya serta telah menundukkan gunung baginya. Engkau juga telah memberikan kerajaan yang agung untuk Nabi Sulaiman alaihissalam, telah menundukkan jin, manusia dan syaitan bagi Nabi Sulaiman alaihissalam. Engkau juga telah menundukkan angin baginya dan engkau juga telah memberikan kekuasaan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu kekuasaan dan kedudukan yang tidak patut bagi seorang yang lain selain itu. Engkau telah mengajarkan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam dan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam dan menjadikan dia dapat menyembuhkan orang buta dan penyakit sopak serta dapat menghidupkan kembali orang yang meninggal dunia dengan izinmu. Engkau juga telah melindunginya dan ibunya daripada syaitan hingga akhirnya tiada jalan bagi syaitan untuk menggoda Nabi Isa alaihissalam. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku telah menjadikanmu sebagai kekasih. Telah termaktub dalam kitab Taurat bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih Tuhan yang Maha Pengasih. Aku telah mengutusmu untuk semua manusia bagi membawakan khabar gembira dan untuk memberi peringatan kepada mereka. Aku juga telah melapangkan dadamu dan aku juga telah mengampunkan kesalahanmu serta meninggikan namamu dengan selalu disebut. Diriku tidak akan pernah disebut kecuali kamu juga disebut bersamaku. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, aku juga telah menjadikan umatmu sebagai umat yang terbaik dikeluarkan untuk semua umat manusia. Aku juga telah menjadikan umatmu sebagai umat yang pertengahan serta menjadikan mereka sebagai umat yang terdahulu masuk syurga, sedangkan umat yang terakhir. Aku jadikan umatmu tidak harus bagi mereka berhujah sehingga mereka bersaksi bahawa kamu adalah hamba-Ku dan utusan-Ku. Aku jadikan daripada kalangan umatmu kaum-kaum yang hati mereka selalu lembut. Aku telah memberikan kamu 7 ayat dalam surah Al-Fatihah yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelum kamu. Aku berikan kamu penutup surah Al-Baqarah daripada perbendarahan yang terdapat di bawah arasy. Hal ini tidak pernah aku berikan kepada nabi sebelum kamu, dan aku berikan telaga Kausar kepadamu. Selain itu, aku telah kurniakan kepadamu 8 keutamaan, yaitu Islam, hijrah, jihad, solat, sedekah, puasa Ramadan, amar ma'ruf dan nahi munkar, yakni memerintahkan hal yang baik dan melarang hal yang munkar. Aku juga telah menjadikan kamu sebagai pembuka dan juga sebagai penutup, dan telah diwajibkan ke atas kamu 50 kali solat. Setelah itu, perawi menyebutkan kisah berulang aliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam antara Nabi Musa alaihissalam dan Tuhannya untuk meminta pengurangan bilangan solat yang diperintahkan dalam sehari sehingga menjadi 5 kali sahaja. Hadirin sidang Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Dialog Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Mi'raj ini memperincikan kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi dan umat terdahulu diberikan keistimewaan tertentu, namun kelebihan umat ini terlalu istimewa yang tidak diberikan kepada umat yang lain. Ini kerana Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menegaskan sedemikian. Satu ketika Abu Ubaidah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ada orang yang lebih baik daripada kami, sedangkan kami masuk Islam dan berjihad bersamamu?
Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada. Mereka adalah orang-orang yang datang setelah kamu. Mereka beriman kepadaku sedangkan mereka tidak pernah melihatku. Hadis riwayat At-Tabarani. Hadirin sidang Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Terdapat banyak lagi kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian darinya Allah dimurahkan keampunan. Ahli batil tidak dapat mengalahkan umat ini. Umat ini diberi kelebihan solat dan puasa. Solat antara kelebihannya adalah keampunan, bebas dari sifat nifaq dan selamat dari neraka. Puasa pula kelebihannya, bersih tubuh daripada perkara yang haram, dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, beramal yang baik-baik, terpelihara daripada lapar dan dahaga, mendapat cahaya dan melintasi titian dengan mudah, serta mendapat kemuliaan-kemuliaan di syurga. Berbeza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada nabi-nabi yang lain ialah menyimpankan doa mustajabnya untuk memberi syafaat kepada umatnya. Kelebihannya lagi adalah pahala umat ini diganda-gandakan pahalanya berbanding umat yang lain. Umat ini dianugerahkan istirja, iaitu sebutan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kerananya mereka mendapat selawat, keampunan dan rahmat. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala menutup aib maksiat yang kita lakukan. Sedangkan maksiat yang dilakukan oleh umat terdahulu akan tertulis dosa dan kafarahnya di depan pintu-pintu rumah mereka. Nabi Isa alaihissalam yang turun dan membunuh Dajjal nanti bukan sebagai nabi, tapi sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberi minum umat ini daripada air telaga Kausar. Sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fuddiltu alayya anbiya bi sittin, u'titu jawami'al kalim, wa nusirtu birru'bi wa uhillat liyal ghanaim, wa ju'ilat liyal ard tahuran wa masjidan, wa ursiltu ilai khalqi kafatan wa khutima biyal nabiyyun." Aku diberi keutamaan atas para nabi dengan 6 perkara. Yang pertama, aku diberikan jawami'al kalim. Yang kedua, aku ditolong dengan rasa takut yang dihujamkan di dada-dada musuh aku. Yang ketiga, ghanimah dihalalkan untukku. Keempat, bumi dijadikan suci untukku dan juga sebagai masjid. Ketiga, ghanimah dihalalkan untukku. Keempat, bumi dijadikan suci untukku dan juga sebagai masjid. Kelima, aku diutuskan sebagai seluruh makhluk. Keenam, para nabi ditamatkan dengan kerasulanku. Hadis riwayat Muslim. Hadirin sidang Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pengajaran dan penghayatan khutbah ini ialah, yang pertama sekali, umat Islam hendaklah bersyukur menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan seluruh nikmat Allah yang Allah kurniakan kepada kita untuk mencari keredaannya, mematuhi suruhannya dan menjauhi larangannya secara fizikal dan amalan hati. Yang kedua, umat Islam hendaklah mengamalkan semampu mungkin sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berpeluang besar meneguk air daripada telaga Kausar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, umat ini telah dimuliakan kerana tugas yang dipikulnya. Umat ini akan sentiasa dalam keutamaan, kebaikan dan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala selagi mana menjalankan tugas para nabi, mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah mereka daripada kemungkaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum
minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Yang bermaksud kamu, yakni wahai umat Muhammad, adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia, kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, yang buruk dan keji. Serta kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Dan kalaulah ahli kitab yakni Yahudi dan Nasrani itu beriman sebagaimana yang semestinya, tentulah iman itu menjadi baik bagi mereka. Tetapi di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. Surah Ali Imran ayat 110. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'un alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sekali lagi khatib ingin mengingatkan kita supaya sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengawasi diri dan keluarga kita daripada melakukan perbuatan keji dan maksiat. Dalam masa yang sama kita terus berdoa agar sentiasa dirahmati dan dilindungi daripada segala bentuk ancaman serta penularan wabak COVID-19. Umat Islam dinasihatkan terus berhati-hati dan menjaga keselamatan diri persekitaran dengan mematuhi SOP yang telah ditetapkan bagi mengelak penularan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك ربانية وبحفظ وقايتك صمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرفودين إدريس شاه الحج ابني المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي أهد سلانغور تنكو أمير شاه ابن سلطان صلاح الدين إدريس شاه الحج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين الموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. اللهم يا عزيز يا منتقم يا جبار يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah saudara-saudara kami kaum muslimin yang ditindas di bumi Palestin dan di mana sahaja mereka berada. Kau hapuskanlah kezaliman yang ada di muka bumi ini. Berikanlah keadilan kepada mereka yang dianiaya serta dizalimi. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala idfa anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum walazikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي يعطي إنك لا تخلف الميعاد. استقيموا irhamna irhamkumullah. Sila pastikan soft tuan-tuan berada pada garisan yang betul. Pastikan tumit tuan-tuan berada pada garisan yang belakang. Sila penuhkan ruang solat ini di dalam terlebih dahulu. Kalau ada jemaah yang masih di luar, boleh penuhkan ruang solat di dalam terlebih dahulu. Pastikan tiada ruang-ruang kosong. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah. Aku Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ahmadu. Salli lillahi ta'ala. Salli fadli jum'ati wa qatini dari Allahu Akbar. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha
بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك ولم يكن له ولي ينزل وكبره تكبيرا. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. صلى الله على محمد.